Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat hujung minggu kepada anda penonton setia Wanita hari ini. Hari ini kembali lagi dalam WHR Extra 22 Ogos 2020 bersama saya, Fiza. Kami bukan berdua. Kita ada bersama dengan Yuaina, tapi kita akan bersama Yuaina sebentar nanti. Kalau cakap tentang WHR Extra, pastinya sesuatu yang ekstra akan terus kami bawakan kepada anda seisi keluarga. Maklumlah kan, di hujung minggu ni mesti ada macam-macam aktiviti yang telah pun direncanakan untuk dilakukan seisi keluarga. Daripada semalam kan ada yang bercuti panjang hujung minggu ni, dan hari ini kalau anda terfikir untuk melakukan aktiviti bersama dengan keluarga, apa kata anda jadikan inspirasi kreativiti DIY sebagai antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan anak-anak anda dan juga pasangan anda di rumah. Dan orang kata cuti sekolah ni banyak sebenarnya masa terluang bersama anda dan juga anak-anak di rumah. Kalau tak nak keluar tu tak apa, duduk rumah mungkin kita akan kongsikan macam-macam tips dan juga inspirasi baru untuk anda. Betul, dan sebenarnya kan melalui kreativiti DIY ni juga secara tak langsung kita dapat memupuk gaya persekitaran yang lebih kondusif untuk anak-anak kita. Di samping kita juga dapat memupuk rasa tanggungjawab, disiplin, prihatin dalam kalangan anak-anak kita. Inilah yang nak terus kami kongsikan bersama dengan anda hari ini di WHR Extra melalui kreativiti dan juga DIY. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak kongsikan sesuatu mengenai Oh Maidin. Kita saksikan dulu VT ini. Silakan. Jauh lebih rendah. Jadi mampu bayar lebih. Belilah dengan harga borong hanya di My Day. Oh My Day. Tangan tu. 30 saat dari sekarang. Kau tengok sini. Kau tengok pun kau tak apa tadi sebelum main game. Aduh. Syafiq, kita punya jangan risau. Kita akan menang. Rasa-rasa dulu. Plus produk IKS saja. Istimewanya Maidin Lagi 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 2, Cik. Lagi 2. Saya kunyit ada kunyit. Lagi 2 masa ada lebih. Biar aku lepaskan jiwa yang kau tinggalkan. Biar aku bebas untuk selamanya. Untukmu, ku takkan bisa menjadi lebih dari apa yang terdaya. Namun ku tetap berjanji akan masih mencoba untuk memujuk hati. Oh Maidin. Rangkaian pemborong dan runcit halal terkemuka Malaysia, Maidin mengajukan kempen Oh Maidin The Brand Festival bermula 20 Ogos hingga 1 November 2020. Berbelanja serendah RM63 menggunakan My Debit dan anda berpeluang memenangi ganjaran sehingga RM640,000 termasuk 3 biji kereta Proton X70 dan voucher tunai Maidin sehingga 2 tahun. Jadi dapatkan pelbagai promosi menarik dengan berbelanja di Maidin. Mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong di Maidin. Okey. Dan seperti yang telah pun diwar-warkan oleh Fatin awal tadi, kami tidak berdua saja. Sebenarnya kita juga akan bersama dengan Uyaina. Dan hari ini ada pelbagai gaya dan juga kreativiti yang ingin terus kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi dah boleh rakam, dah boleh ambil pen dengan kertas, nak tengok apa mungkin antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama seisi keluarga bermula hari ini. Maklumlah cerita sekolah ni kan? Ya. Okey, kalau Uyaina dah bersedia, kita lihat apakah yang bakal Buat apa tu? dilakukan oleh Uyaina. Silakan Uyaina.
Terima kasih Fiza dan juga Fatin. Okey, hari ini sebenarnya memang ada pelbagai idea dan ilham untuk DIY yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk di stesen ataupun di kaunter pertama ini, kami akan kongsikan tentang jahitan cantum dan juga tampal ataupun dalam bahasa Inggerisnya patchwork. Dan untuk itu, Yana bersama dengan Puan Rohana Saadan dari Ana Patchwork House. Apa khabar Puan Ana? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kalau yang nak tengok dekat depan ni memang ada pelbagai jenis patchwork dari segi kreativitinya. Dia dijadikan coaster, lapik buku, bag dan sebagainya. Betul. Tapi sebagai permulaan mungkin Puan Ana boleh kongsikan sikit sebenarnya macam mana boleh terjun dalam bidang patchwork ni? Okey, sebenarnya saya memang meminati bidang jahitan ni sejak dari kecil. So bila kita dah bekerja, ada duit sendiri, kita akan belajar dan akhirnya saya terjebak di dalam bidang kreatif ini. Akhirnya terjebak. Okey Puan Ana, mungkin boleh kongsikan antara bahan dan juga langkah-langkah untuk membuat coaster ataupun pelapik air. Kita gunakan untuk coaster yang ni, kita gunakan kain cotton. Baik. So kita perlukan 4 helai yang sebesar ini. So kita cantumkan jadi macam ni. Okey. Okey. Dan 2 macam ni. Okey, jadilah 4. Jadilah 4. Dan kita jahit. Bila kita dah jahit, jadilah macam ni. Okey, Puan nak kongsikan ke dari segi jahitannya? Okey, boleh. Alright. Silakan Puan. Kita jahit sikit ya. Biasanya kan kalau nak menyiapkan sekeping coaster ni, berapa lama masa yang diambil? Dalam 15 minit. 15 minit. Dan kalau dijual untuk coaster, dia tidaklah dijual satu persatu. Dia akan dijual dalam set, betul? Kita jual set 4 atau set 6 atau 8 atau ikutlah customer nak berapa kan. Kita buat saja ikut customer punya kehendak. Baik. Okey, jahitannya begitu sahaja. Begitu sahaja. Jahitan lurus. Macam tu. Ya. So dah jadi itu yang Puan katakan tadi, dijahit kemudian akan membentuk seperti ini. Saya sebenarnya tertarik untuk berkongsi dengan anda semua tentang jenis kain yang digunakan. Maklumlah dekat rumah kita tu ada pelbagai jenis kain lama, terutamanya kain batik. Jadi bolehlah guna, kalau ada kain perca kat rumah tu, itulah dia yang sesuai dijadikan patchwork. Recycle pun kita boleh guna. Denim. Kan? Okey Puan, mungkin Puan boleh kongsikan lagi. Sebenarnya apa lagi yang diperlukan? Saya lihat ada, ini kita panggil kain apa ya? Okey. Yang ini adalah dipanggil fiber atau batting yang ada gam di sebelahnya. So kita gosokkan supaya dia melekat sebelum kita cantumkan kain belakang. So yang elok dengan yang elok kita cantumkan dan kita jahit sekelilingnya. Tinggalkan ruang sedikit untuk diterbalikkan. Baik. Okey. Kemudian digosok kemas. Digosok kemas sebelum kita jahit sekelilingnya. Dan kalau ada label, letaklah label. Dan dekat belakang ni kain lain juga? Ini kain, itu yang saya kata tadi, yang recycle. Recycle, jeans lama, t-shirt lama, kalau tak nak dibuang. Sebab sekarang kita nak jaga environment kan. Jadi eloklah kita recycle. Baik. Terima kasih. Dan kasih. berkenaan dengan jahitan dia pula kan. Mungkin ada kalangan penonton dekat rumah tu tak ada pun mesin jahit nak buat ni. Boleh guna jahitan tangan? Kita boleh jahit tangan. Kita boleh gunakan jahitan jelujur, sama ada kasar atau kecil, depends, bergantung kepada kesabaran kita. Tetapi masa yang kita ambil untuk jahit tangan tu agak lama sedikit lah. Kalau ada dalam kalangan penonton yang nak membuat tempahan kepada Puan Ana, boleh ke diorang bagi kain-kain yang mereka ada tu kepada Puan, kemudian Puan yang jahitkan? Boleh. Kita akan buat perbincangan sedikit berkenaan dengan kesesuaian kain itu dan juga produk yang dikehendaki. Baik. Okey, baik. Ini coaster ataupun pelapik air yang dah siap. Memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat kemas hasil kerjanya. Dan bukan sahaja pelapik air yang ada. Okey, kalau kita boleh lihat di sebelah sini, ada cover buku. Ya, buku. Lepas tu ada lagi apa mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, yang ini adalah coaster juga. Dibuat daripada perca kain juga. Dan di belakangnya pun kita boleh gunakan perca. Dan di dalamnya kita ada fiber. Lagi? Dan ini adalah tempat menyimpan pin tudung, pin hijab.
Saya yang patut beli benda ni. So benda ni kita guna daripada perca-perca kain sahaja, dijahit. Cantumkan. Okey, ada juga beg, ada juga sarung bantal, selimut dan pelbagai lagi juga. Ni yang saya suka dekat depan yang menjadi alas ni macam cadar ataupun selimut. Juga diperbuat daripada patchwork. Okey, Puan Ana, mungkin ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni kan yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan ataupun membuat tempahan dari Puan Ana. Okey, saya boleh dihubungi di nombor telefon 012 317 4655 atau di Facebook page dan Instagram Ana Patchwork House. Okey, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Ana atas kesudian untuk berkongsi ilmu tentang patchwork ni. Dan kepada anda, ada banyak lagi ilham dan inspirasi DIY yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, kami nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih Puan Ana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus memberi inspirasi kepada anda dan kami ingin terus berkongsi kepada anda gaya dan juga idea serta inspirasi kedua untuk kita buat DIY di rumah hari ini bersama dengan Mak Sunozi daripada Craft Buluh dan Rotan Ramzi. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, mungkin boleh ceritakanlah kepada penonton. Hari ini nak kongsikan tentang bakul rotan kan? Kalau cakap tentang bakul rotan ni, ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Okey, dah berapa lama berkecimpung dalam bidang ini? Okey, Mak Su berkecimpung dalam ni dah 8 tahun. Jadi Mak Su mula-mula cuma minat aja. Kemudian datang benda tu cantik, jadi susah nak cari. Mak Su belajar dari kraft tangan. Mak Su belajar mula-mula, kemudian timbul minat untuk membuat sekat banyak macam ni, kemudian untuk dijual. Okey, Mak Su, sambil kita borak tu, sambil kita kongsikan kepada penonton cara pembuatan bakul rotan ni. Kalau cakap tentang rotan ni, ini bukan benda yang mudah lah kan. Nak cari kat mana, bahan mentahnya dan bagaimana. Disebabkan oleh minat tu daripada bidang masakan kan? Ya, saya. Berpindah kepada bidang kraft tangan ni. Jadi apa inspirasi sebenarnya yang menjadikan kreativiti DIY ni dengan nak cari susah je nak cari rotan ni kan, macam mana tu? Macam ni, mula-mula dulu kedai makan, barang-barang banyak daripada rotan. Jadi bila kita nak mencari benda tu tak susah. Jadi timbul minat untuk membuat dia. Jadi Mak Su pergi mendaftar dekat kraft tangan Minggu 9. Jadi mereka akan menunjukkan cara macam mana, apa perlu Mak Su buat daftar dan dia tunjukkan cara-cara untuk buat dia. Okey. Kalau cakap tentang orang yang tak ada kemahiran lah macam Mak Su pergi belajar kan, so dapat kemahiran tu. Tapi bagi orang yang tak tahu langsung ni nak buat ni, adakah dia sebenarnya mudah untuk dipelajari atau bagaimana Mak Su? Kalau ada minat, terlalu mudah untuk belajar sebab bila kita dah minat, benda tu akan secara automatik dia minat belajar. Untuk belajar terlalu mudah. Okey. Itu bagi yang minat mudahlah untuk belajar ya. Okey. Tapi kan dari segi bahan mentah ni bukan mudah sebenarnya nak mendapatkan rotan ni. Kalaulah tidak menggunakan rotan, adakah bahan-bahan lain yang boleh digantikan untuk kita jadikan dia sebagai bakul, bekas tisu dan bagaimana? Boleh. Kalau tak ada rotan, kita boleh cari surat khabar. Kita gunakan surat khabar, kita potong dia manjang dan kita gulung. Itu salah satu untuk buat kalau sekiranya tak ada rotan lah, kita boleh gunakan. Kalau Mak Su cakap tentang surat khabar, saya nak pegang lah, nak lihat sini tekstur rotan ni. Teksturnya dia boleh dilentur-lentur dan agak lembut ya. Kalau macam Mak Su sendiri, dari mana Mak Su mendapat bahan mentah ni? Mak Su macam bahan-bahan mentah ni, kalau rotan Mak Su akan beli di kraft tangan Kuala Pilah. Okey. Dia orang sentiasa akan menolong kita lah, yang mana buat rotan, mereka sentiasa akan menolong mencari bahan-bahan mentah untuk kita gunakan. Boleh dijual begitu sajalah. Okey. Kalau kita lihat ada banyak sebenarnya hasil yang telah pun dilakukan oleh Mak Su sendiri. Bakul, kita ada tudung saji, bekas tisu dan macam-macam lagi. Tapi kalau kita lihat evolusi terkini kan, ramai dalam kalangan bukan saja remaja tapi ibu-ibu juga yang kesana ke sini membawa beg rotan. Adakah sebenarnya Mak Su pun juga mengikuti perkembangan semasa evolusi terkini tu Mak Su? Ya, Mak Su pun juga buat bila tempahan mengatakan nak beg, nak design macam mana, mereka akan bagi design pada kita. Kita akan cuba buat sebaik mungkin beg.
Okey, maksud saya kira apa yang Mak Su kongsikan ini secara tak langsung mungkin dah dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini kan. Bukan sahaja boleh dilakukan sendiri di rumah, tapi ini juga antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan seisi keluarga. Sambil kita borak, sambil tu tangan Mak Su memintal-mintal buluh ni. Orang kata kalau melentur rebung dari buluh dari rebungnya, melentur rotan ni daripada tangan Mak Su. Okey, Mak Su, ni saya tengok ada bekas air. Ini dan juga ada peralatan-peralatannya. Bila waktu diguna pakai peralatan-peralatan ni? Yang ini gunting, bila kita rasa benda tu dah panjang sangat, kita akan gunting dia lah. Okey. Dan manakala ukuran ni, kita akan mengukur berapa banyak kita nak pakai. Okey. 5 inci kita akan buat 5 inci. Tapi nak tahu juga dari segi kosnya. Kalau kita nak buat aktiviti kat rumah, maklumlah kadang-kadang kan ada orang dia nak buat aktiviti, nak buat turun saja sendiri sebab nak jimat, sebab nak order pun susah kadang-kadang kan. Dari segi kos dan masa yang diperlukan kalau kita nak melakukan aktiviti DIY ini di rumah. Okey, macam bakul telur ni senang saja. Kita mula-mula kita belajar buat tapak dia dan masa hanya sampai 2 jam je kalau yang baru nak belajar. Okey, masa 2 jam je? Yes. Betul ke ni? Ya, betul. Kalau saya mungkin 20 jam lah maksud. Kalau macam ni dalam 3-4 jam bila tapak. Dia menggunakan tapak. Yang ini saya amat tertarik sendiri kalau dapat kita saksikan, kalau kamera boleh kongsikan kan. Ada pelbagai warna. Warnanya saja dah harmoni, menarik perhatian. Boleh letak telur dalam ni, letak bunga telur, letak lampin, semua boleh lah. Okey, maksud saya nak cuba. Cuma Mak Su ajar saya macam mana cara nak buat ni. Ini masuk ke sini dan keluar ke sini. Oh, macam ni. Kita selang-seli lah. Ya, saya. Okey, kemudian macam ni pula. Ya, betul. Okey, kita lihat ya kamera. Okey, masuk macam ni. Kemudian dia macam kita buat sulam. Ya, tapi kalau jari yang macam tembam-tembam macam ni kan. Susah sikit agaknya. Kalau jari halus-halus mungkin mudah ke macam mana? Tak juga. Kita boleh siap dia sebab dia lembut. Okey. Kita boleh siap dia. Okey. Alright. Okey, Mak Su, kalaulah bagi penonton-penonton yang berminat, ibu-ibu khususnya kan, nak mempelajari seni budaya dan juga warisan ini, ada tak cara untuk mereka menghubungi Mak Su ke untuk mereka mempelajari cara untuk membuat bakul rotan ni? Boleh. Boleh hubungi Mak Su di nombor telefon 013 634 7391. Okey, ataupun anda boleh lihat di Kaca TV sekarang ini ada tertera laman sesawang Instagram Mak Su. Okey, Mak Su, sambil-sambil kita nak cuba buat ni bukan mudah juga Kalau tarik-tarik mungkin boleh luka juga tangan. Betul lah? Betul. Okey, jadi sambil-sambil kita nak teruskan buat bakul rotan kita ni, Uyaina di sebelah ada sesuatu yang nak dikongsikan sangat-sangat menarik, membuat keychain dan juga pelapik cawan. Silakan Uyaina. Terima kasih Fiza dan juga Puan Nurzihan. Okey, untuk perkongsian seterusnya ni, Yana sangat-sangat teruja sebab gadis ni baru sahaja berusia 25 tahun dan memulakan perniagaan ini dalam tempoh PKP hari itu. Untuk itu Yana bersama dengan Raza Natasha Rahim. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, menariknya DIY oleh Raza hari ini adalah menggunakan resin. Okey. Raza, mungkin Raza boleh kongsikan sebenarnya apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pelapik air ni. Silakan. Bahan utama dia semestilah resin lah. Resin, lepas tu kita kena dia punya hiasan-hiasan, glitter, foil. Lepas tu kita kena ada mold dia, and then untuk kacau dia kita guna kayu aiskrim. Kacau dia dengan perlahan. Guna kayu aiskrim. Lepas tu kalau Raza guna bunga-bunga, tema bunga-bunga. Jadi kita pelbagai jenis bunga-bunga kering. Okey, kalau Yana boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini, pelbagai jenis bunga-bungaan yang ada. Ini macam mana nak mendapatkan bunga-bunga ni? Raza keringkan sendiri? Ada yang Raza keringkan sendiri, ada juga yang Raza order. Ada juga yang order. Yang ini mungkin dikeringkan sendiri lah ya? Yang itu dikeringkan sendiri. Cantiknya. Okey, baik Raza. Untuk resin ni pula, bagaimana untuk mendapatkannya? Dapatkan dari order. Semuanya order. Okey, baik. Mungkin Raza boleh kongsikan apa langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat resin ni. Okey. Yang pertama sekali, tadi Raza dah kacau lebih awal resin dalam ni. So kita kena tuang dengan perlahan-lahan dalam coaster ni. Resin ni sebenarnya diperbuat daripada apa? Resin. Dia sebab dia macam glue. Dia ada glue dengan catalyst dia. Jadi bila dia bergabung, kita kacau dia, lepas 24 jam dia akan jadi keras macam plastik macam tu. Baik. Okey, kita boleh mulakan.
Okey, jadi resin ini dituangkan dalam bowl. Tapi kita akan tuang separuh je. Separuh saja. Sebab apa tu? Sebab supaya bunga dia tu tak terapung. Kalau bunga dia terapung, nanti dia tak rata permukaan dia. Faham. Oh, itu tips yang sangat-sangat berguna tu. Okey, dituangkan separuh resin ni dalam mold. Kemudian barulah kita ambil forceps. Betul. Kemudian kita sendiri akan pilih dekorasi yang kita mahu gunakan. Betul. Okay, kalau Raza sendiri selalunya guna bunga yang macam mana? Bunga yang macam ni. Raza paling suka bunga-bunga macam ni lah. Cantik. Okey, kalau Yana yang nak guna baby's breath ni lah. Boleh. Okey, kemudian nak letakkan dia tu macam mana? Mungkin ada cara yang tertentu? Kalau coaster, kita kena letak bunga dia facing downwards. Okey, terbalik. Terbalik macam ni. Sebab nanti bila kita terbalikkan, baru dia menghadap ke atas. Okey, faham. Jadi kalau bunga macam ni lah ya? Okey, yang akan letakkan begini. Wah! Teruja pula saya. Okey, kemudian apa langkahnya? Kemudian kalau nak tambahkan macam glitter ke apa ke, boleh tambahkan. Lepas tu kita kena biar 12 jam dulu. Okey. 12 jam, lepas 12 jam baru kita boleh tambah dia punya next lapisan dia. Baik. Okey, nak biarkan 12 jam tu di luar ataupun kena masukkan dalam keadaan tertutup. Kalau boleh covered supaya tak berhabuk. Okeylah, kalau berhabuk nanti jadi dekorasi pula habuk tu. Betul. Okey, kemudian apa yang diperlukan? Bila dah tambah layer seterusnya, dia akan lepas 24 jam dia akan keras macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Jadilah bentuk ini. Dan seperti yang sedang dipaparkan di kaca televisyen anda sekarang, ini adalah antara hasil yang disiapkan oleh Raza. Sangat-sangat cantik dekorasinya. Dan kalau kamera juga boleh zoom di sini. Okey, untuk dekorasi ni kan Raza, adakah Raza sendiri yang keluarkan dia punya design ataupun pelanggan boleh request? Dua-dua sekali pun boleh. Raza memang ada buat design-design yang dah sedia ada. Dan kalau nak request pun boleh juga. Nak request pun boleh juga. Dan kalau kita tengok kan dekat depan ni, sebenarnya ada pelbagai lagi variasi selain daripada pelapik cawan ataupun pelapik air ni. Okey, kalau sebelah sini kita lihat ada pelbagai jenis dekorasi pelapik cawan. Ni yang saya tertarik juga ni. Boleh dijadikan rantai? Loket Boleh. Ini kalau nak buat ni per request ataupun Raza memang keluarkan? Yang ini sebenarnya Raza guna lebihan-lebihan. Kalau ada lebihan tu Raza letakkan. Jadi sebenarnya belum lagi lah. Ni masih dalam trial period lah yang kalau yang cover phone dengan loket ni. Okey, ini kalau adalah friendship loket kan. Nak dihadiahkan kepada kawan-kawan. Okey, selain daripada itu di depan ni juga ada keychain. Tapi proses nak membuatnya pun sama juga ya? Sama juga. Dan semua ni hasil tangan Raza. Menariknya. Okey, kalau kita boleh pindah ke sebelah sini pula, ini antara perkongsian yang cukup-cukup menarik juga. Raza telah menghasilkan ni fridge magnet ya? Fridge magnet. Okey, fridge magnet dan juga stickers. Okey, dan ini apa? Kaligrafi, hot kaligrafi watercolor punya. Tulisan Allah dan Muhammad ni Raza buat sendiri juga? Raza tuliskan. Wah, sangat-sangat kreatif ya Raza ni. Okey Raza, kalau ada dalam kalangan penonton kita nak mendapatkan hasil tangan Raza ni, bagaimanakah caranya? Kalau ada yang nak dapatkan, boleh hubungi Raza melalui Instagram ataupun Facebook, Raza Natasha Rahim. Dekat situlah. Okey, kalau nak membuat tempahan, berapa lama masa yang perlu diambil sebelum boleh dapatkan bahan-bahan ni semua? Kalau untuk resin semua ni, dia akan ambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu. Sebab nak tunggu dia kering, nak tunggu proses setiap bunga tu memang akan ambil masa 2 hingga 3 minggu. Okey, tapi Raza belajar sendiri ataupun pergi masuk kelas ke macam mana? Kalau yang ni Raza belajar melalui YouTube. Masa PKP hari itulah. Kalau yang penghasilan magnet apa semua tu melalui masa Raza dekat college. Jadi kami ada subjek-subjek yang belajar komputer grafik apa semua. Lepas tu kami berpeluang juga untuk belajar penghasilan produk. Baik. Jadi dari situ Raza cuba hasilkanlah produk. Menarik sebenarnya dan saya tak sabar nak tunggu ni siap tapi kena tunggu 12 jam lah pula. Atau kalau Kak Yana nak try peel yang ni pun boleh juga. Boleh. Macam mana caranya? Kita kena daripada belah tepi, kita pelan-pelan peelkan dia. Wah, dan maka terhasillah coaster pelapik cawan ni. Wah, cantiknya.
Saya yakin ini sangat-sangat memberi ilham dan inspirasi kepada anda di luar sana yang nak mencuba membuat coaster menggunakan resin sendiri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Raza atas perkongsian. Dan kepada anda, ada lagi ilham dan inspirasi bersama dengan Fatin. Silakan. Sesuai sangat. PKP ni orang kata tak boleh keluar, kamu boleh dapatkan segalanya di booth Natasha. Baik, saya nak tanya penonton di rumah, kalau makan aiskrim tu, batang aiskrim tu buang ke simpan? Okey, kita nak jawab kejap lagi. Sekarang ni kita bersama dengan Munzir dan juga asisten merangkap isterinya, Serina. Apa khabar? Okey, kabarnya mengenai hari ini kita nak kongsikan mengenai bingkai kufi. Mungkin Cik Munzir boleh kongsikan apa antara menarik dan juga orang kata kayu-kayu, jenis kayu dan sebagainya. Silakan. Okey, yang pertamanya untuk kaligrafi kufi dia lebih senang sebab dia petak-petak, kotak-kotak. So nak potong tu dia lebih kepada sama ada 90 darjah atau 45 darjah. Okey, macam Cik Munzir sebenarnya ada orang kata basic seni tu ke ataupun memang minat? Asalnya tak berapa. Saya cuma minat kayu je Hasan. Tak kisahlah apa-apa pun. Dari saya perabot ke apa sahaja yang berkaitan dengan kayu, memang saya minatlah. Okey, jom kita tengok macam mana agaknya cara pemotongan dan demo sikitlah kan nak tunjuk penonton WH Extra hari ini. Ini membuktikan yang apa-apa material pun daripada benda-benda macam ni kita boleh cari dekat mana-mana kedai craft. Senang nak dapatkan. Okey. So saya beli alat bantuan, gergaji tangan macam biasa. Lepas tu ini alat untuk potong 90 darjah dan 45 darjah. Okey, kalau macam satu orang kata bingkai tu sendiri berapa lama agaknya masa untuk kita siapkan? Okey, disebabkan saya bukanlah full time buat benda ni. Saya cikgu. Jadi saya mengajar pada sesi petang dan sebelah pagi saya menghadap benda ni lah. So masa agak terhad, dia mungkin paling cepat pun dalam seminggu untuk siapkan satu bingkai. Satu artwork lah. Okey, kalau itu pun bergantung kepada permintaan pelanggan jugalah macam mana diorang nak dan sebagainya. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit antara cabaran-cabarannya kalau kita nak siapkan kayu. Jenis-jenis kayu tu mudah tak nak dapat? Macam mana kita nak dapatkan? Macam biasa kalau kita potong guna gergaji tangan, dia punya hasil dia kurang kemas. Jadi kita boleh untuk kita licinkan dia dulu. Licinkan guna kertas pasir. Ataupun macam saya, disebabkan saya jual, so saya punya hasil kena lebih halus, potongannya kena lebih halus. Itulah. Saya akan guna ketam tangan yang dah dimodify lah untuk bantu supaya potongan tu lebih tepat 45. Tapi kita nak tahu juga kalau sebelum kita ke proses untuk pembuatan ni, apa agaknya proses sebelum tu? Kita nak kena draft dulu ke? Macam mana design yang kita nak? Okey, contoh yang paling senang untuk perkataan Allah. Okey, macam ni, kita kena tahu dia punya susunan dia. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 kotak. Kita kena tahu dia punya saiz pula berapa. Macam saiz batang kayu ni, mana-mana saya pergi lebih kurang dia punya saiz dia 19 mm. Ada satu tu yang kecil sikit tu. Yang kecil macam batang aiskrim tu lagi kecil. Kita ukur dia. So kita kali dengan 7. So barulah kita dapat panjang ni. Okey, dia bukan sahaja macam siap macam ni, dari segi teknikal pun kita kena ambil kira lah juga kan. Untuk bagi dia square lah, tepat. Okey, tapi kita nak tahu, kita tertarik melihat itu. Tadi saya tertanya-tanya apa sebenarnya tu. Ini orang kata ketam kayu tapi orang kata tradisional dulu. Boleh guna lagi ke sekarang ni? Boleh. Cuba kita nak tengok macam mana agaknya. Kalau kita, itu yang urban punya lah kan, modern. Dia kalau nak guna sebenarnya untuk menghaluskan permukaan. Tapi saya tunjuk sikit je lah. Kita cuma tolak sahaja. Tengok dia punya orang kata hasil lepas dah buat itu. Apabila kita tolak tu, dia akan keluarkan macam yang kotoran tu lah. Dan dia akan, surface dia akan lebih dia lebih licin. Lah. Ini tradisional Melayu. Yang ini import lah. Import lah kan, lebih cepat dan juga senang. Okey, kita boleh teruskan untuk kita punya projek bingkai kita. Okey, contoh macam ni 45 darjah. Macam tadi. Dari segi macam kayu ni nak dilekatkan, jenis gam pun main peranan juga kan sebenarnya. Apa agaknya Cik Munzir, jenis gam apa yang digunakan? Kalau saya tengok juga material bawah ni. Base dia kalau kayu bertemu kayu, saya akan guna gam kayu.
Tapi kalau permukaan tu mungkin materialnya lain ataupun kita dah spray, contoh macam ni, saya dah cat. Jadi saya guna gam kasut pun boleh. 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 Okey, depends lah jenis Depends kayu lah. tu sendiri. Okey, selain daripada bingkai ni, apa agaknya orang kata artwork lain yang dihasilkan Cik Muzi sendiri? Saya selain daripada handmade, saya ada juga buat jenis potongan-potongan guna laser cut. Laser potongan laser contoh macam tengah ni. susun. Yang ni laser macam dekat Orang kata lebih mudah lah. lebih mudah. So finishing kita yang buat. Okey. Tapi kan tadi Cik Muzi ada cakap merupakan seorang tenaga pengajar juga. Ada tak cabaran-cabaran kalau kita nak siapkan di rumah dengan nak ikut apa orang kata timeline tu sendiri? Nak siapkan tu agak susah jugalah sebab kita mujur alhamdulillah isteri saya ada dekat membantu. rumah. Membantu. Asisten kan? Sebab isteri saya dia suri rumah. Jadi dia jaga anak-anak. So, saya buat kerja, anak boleh tengok. Jadi dari segi keselamatan, dari segi timeline nak susun. Jadi ada beberapa part yang dia boleh tolong. Okey, secara ringkas ya Fatin nak tanya ni untuk Fatin dan juga mungkin penonton di rumah. Kalau kita berminat tapi kita tak ada bakat, macam mana kita nak start agaknya tips yang paling ringkas ini yang paling muzik? saya teringin nak kongsilah. Yes. Sebab kita sekarang ada social media. Ya. Ada beberapa page dekat Facebook yang sangat berbaloi kalau kita masuk. Yang pertama saya sebut pertukangan kayu DIY Malaysia. Pertukangan kayu DIY Malaysia tu. Itu masuk situ dulu. Dekat dalam tu kita masuk, dia akan bantu. Kita tanya je dan dia akan ramai komuniti yang akan jawab. Membantu dari segi idea dan juga bagaimana cara kita nak buat lah. Ya, betul. Dari segi yang paling penting keselamatan lah. Kadang-kadang ada orang beli mesin tapi tak tahu safety-nya macam mana kan. Jadi dan yang kedua page yang saya nampak agak aktif. Seni kayu pellet. Kayu pellet. Saya pernah juga tengok-tengok. Agak aktif lah. Tapi kita nak Cik Muzi kongsikan Instagram. Bagaimana agaknya penonton di rumah tu yang dah macam berminat nak dapatkan? Okey, boleh lari saya punya Instagram. Munzir Carpintero. Di Facebook ada tapi lebih kepada Instagram lah sebab kalau nak cuci mata tengoklah boleh tengok dulu di Instagram lepas tu jangan lupa hubungi. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muzi dan juga Puan Su kerana bersama dengan wanita hari ini. Saya nak teruskan bersama mereka. Kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini bersama dengan Uyana. Silakan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini, kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Pastinya orang kuat daripada jamu jelita ni ada pelbagai pengisian yang nak dikongsikan kepada anda penonton. Apa yang nak dikongsikan Atira? Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu. Fiza, tak percaya hujung minggu ni pasti kebanyakan daripada kita malas masak. Nak keluar, nak cari macam-macam jenis makanan. Tapi yang mana ada plan macam yang Atta cakap tadi, ikuti perkongsian Atta hari ini yang mana Atta percaya makan tu memang sedap. Apa yang tak sedap kan bab makan ni memang sedap. Tapi Atta nak share dengan anda, tahu tak sebenarnya yang menurut pakar kesihatan bahawa rumah bagi penyakit adalah di perut kita. Di perut kita yang mana apa yang kita makan hari-hari itu adalah boleh menjadikan salah satu masalah penyakit buat kita. Jadi sebab itulah kita ni dalam rutin harian kita perlu amalkan pemakanan yang sihat. Kita perlu mengamalkan salah satu makanan dan minuman yang tinggi dengan fiber supaya apa yang kita makan tu tidak disimpan dan dicerna supaya perut kita dalam keadaan sentiasa bersih, usus kita terjaga. Jadi barulah kita ni tak ada masalah. Orang cakap yang kadang-kadang tu kalau kita perasan majoriti lagi-lagi di Malaysia ni mempunyai masalah saiz yang tidak seimbang. Oh, ya ke? Berdebar saya. Saiz yang tidak seimbang. Apa yang macam maksudkan saiz yang tidak seimbang adalah kadang-kadang kecil atas, bawah besar, ramai yang kategori yang macam tu. Jadi sebab tu hari ini Atta nak share kepada anda yang mana terasa dengan apa yang Atta share hari ini. Jangan lupa terus follow IG Jamu Jelita Official dan tengokkan sendiri kehebatan produk Lemon Plus yang Atta bawakan hari ini. Yang mana kalau nak tahu, kita ni perlu jaga usus kita supaya tak kotor. Jadi kita perlu mengambil pengambilan fiber yang mencukupi setiap hari ya Fiza. Kenapa setiap hari? Sebab menurut kajian fiber bantu merangsang kelancaran sistem penghadaman dan bantu mengurangkan isu susah nak membuang. Jadi sebab itulah Jamu Jelita formulasikan Lemon Plus, minuman yang tinggi dengan sumber serat daripada soluble dietary fiber ataupun serat larut yang cukup bermanfaat untuk bantu bersihkan perut dari menyimpan makanan yang beracun, punca usus kotor dan punca penyakit.
Jadi anda boleh amalkan satu hari satu secik. Sebab ramai yang tanya Atira Lemon Plus ni botol dia besar, ada berapa dalam dia? Ada 20 secik untuk penggunaan 20 hari. Dan kalau nak bercakap pasal perubahan fizikal ataupun perbezaan fizikal, dah tak percaya isu-isu macam ni mostly kebanyakan bukan golongan yang dah berusia saja, turut terjadi pada golongan remaja. Dan kalau kita perasan generasi sekarang yang lagi muda ni lagi besar dari kita. Dia tak macam kita yang mostly kalau kita perasan yang 20 tahun ke atas ni dah mempunyai masalah yang kadang-kadang tu kita tahu ada masalah. Lagi-lagi sekarang ni memang trend, orang suka pergi mall macam-macam try jenis makanan sehingga menyebabkan permasalahan buat tubuh badan. Lepas tu mulalah nak berfashion, nak bergaya dan sebagainya, dah terhad. Jadi pengambilan Lemon Plus ni yang mengandungi bahan-bahan seperti yang tertera di VT sangat berkhasiat dan cukup bermanfaat untuk bantu anda yang ada masalah susah berfashion, kurang keyakinan diri nak berhadapan dengan orang ataupun selalu mempunyai masalah yang kadang-kadang tu kalau makan macam-macam tersimpan lama. Jadi itulah dia punca kenapa perut kita mempunyai pelbagai macam-macam masalah yang kadang-kadang tu juga menjerumuskan kepada pakai baju dekat perut tu sendat. Sebab tersimpan lama sangat tak membuang. Jadi itulah sebabnya kita perlu mengamalkan makanan fiber at least dalam rutin harian, ada minuman dan makanan fiber supaya segalanya dilancarkan, perut selesa, rutin harian pun lebih bertenaga. Okey, itu tentang produk pertama kita iaitu Lemon Plus. Tapi hari ini apa yang menariknya ini juga bukan dapat menarik perhatian penonton-penonton kita, Pearl White Banana Milk. Ini yang terbaru dari jamu Jelita Fiza, yang mana semestinya kehebatan dia setanding dengan rangkaian pewak lain seperti Pinky Plus, seperti Putih Mulus kita yang dah 10 tahun di pasaran. Yang mana tak percaya, yang membezakan produk ini dengan produk lain, bahan dia lebih premium dengan ekstrak daripada Axanthin dan juga ekstrak daripada Cerebron F, dan juga rasa banana dia yang mana membezakan produk ini dengan rasa Pinky kita tahu rasa strawberry, dan Putih Mulus rasa blackcurrant. Dan yang paling bagusnya Banana Milk ni dia bukan sahaja untuk bantu beri kecerahan buat kulit, tapi kandungan vitamin C dan multivitamin dalam banana milk ni cukup berkhasiat untuk bantu orang kata apa menaikkan sistem imunisasi kita. Baik untuk tubuh badan kita juga. Dan satu kotak ni ada 10 secik free shaker yang comel ni. Okey, tapi siapa yang boleh consume ataupun menggunakan produk ini? Okey, soalan Fizan bagus sangat dan suka. Okey, banana milk boleh diamalkan ibu menyusu, ibu yang mengandung tak ada masalah. Lelaki dan wanita pun boleh amalkan, remaja seusia 15 sehingga dewasa. Okey. Alright, macam-macam yang dibawakan oleh Atira hari ini daripada jamu Jelita. Tetapi kita dah dengarkan tentang Lemon Plus, Pearl White Banana Milk, dan ini ada satu lagi produk iaitu tentang Pearl White Coffee. Boleh kongsikan? Kita tahu rakyat Malaysia suka minum kopi. Jadi kita formulasikan juga minuman pencerahan berperisa kopi yang formulasi pada kopi guarana. Setengah orang cakap kalau kita minum minuman pencerahan tak boleh minum kafein dan sebagainya. Okey, ingin Atira tekankan White Coffee tidak mengandungi kafein yang tinggi, tapi bau aromanya setanding kopi yang orang kata apa yang kau punya bau dia. Dan yang paling penting keistimewaan White Coffee ni dia membantu mencerahkan kulit kerana mengandungi ekstrak daripada Axanthin, tomato dan acerola cherry yang kebaikannya membantu memberi penjagaan buat kulit dan juga beri stamina dalam rutin harian. Okey, saya kira ini mungkin soalan yang tertanya-tanya oleh penonton. Adakah ketiga-tiga produk ini boleh digunakan pakai sekali ataupun bagaimana cara penggunaan terbaik? Okey, sebenarnya ketiga-tiga produk ini mempunyai fungsi yang berlainan. Jadi anda boleh amalkan tak ada masalah. Lemon Plus yang berharga RM59.90 ini boleh diamalkan selepas makan tengah hari atau makan malam. Dan Banana Milk boleh amalkan sebelum kita makan, sebelum sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Dan White Coffee boleh jadikan sebagai minuman harian. Kadang-kadang pagi-pagi dekat office tu pada kita duk beli kopi ais ke, Nescafe ais ke dan sebagainya, orang kata apa yang melibatkan kandungan manis-manis yang menyebabkan kita mengalami masalah penambahan perubahan fizikal dan sebagainya. Anda boleh bancu White Coffee yang berharga RM27.90 ni, cukup berkhasiat buat tubuh badan kita dan yang paling penting bantu beri pencerahan, boleh diamalkan remaja sehingga dewasa. Okey, secara ringkasnya rumusan berkaitan produk kita pada hari ini. Okey, yang mana tertanya tentang produk kami, boleh dapatkan produk kami di www.jompai.my dan juga belian di kios kecantikan, kedai jamu, dan yang paling penting boleh terus WhatsApp Atira di 0133535753 dan jaminan daripada Atira bahawa ketiga produk ini merupakan produk yang berkualiti dengan harga mampu milik. Baiklah, terima kasih Atira di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada jamu Jelita itu tadi. Kami nak berehat dahulu seketika, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dan masih lagi membawa idea dan juga kreativiti DIY kepada anda dalam WHI Extra hari ini. Dan untuk perkongsian terakhir, kami nak kongsikan kepada anda tentang seni ribbon. Dan untuk itu, Yana bersama dengan Puan Suzana Mustafa dari Sweatmeat. Apa khabar? Baik. Sihat? Okey, Yana sangat-sangat tertarik dengan apa yang ada di atas meja ni. Okey. Seni ribbon. Dah berapa lama dah Puan berkecimpung dalam bidang ni? Oh, dah lama. Dah 21 tahun dah. Wah, 21 tahun tu lah. 21 Tengok tahun, cara yes. pegang jarum tu pun dah tahu dah berpengalaman. Dia ada jenis jarum dia. Okey. Dia ada jenis jarum sebab jarum ni dia ikut pada saiz ribbon. Okey. Jadi tak semua jarum yang kita gunakan ni boleh kita gunakan untuk ribbon. Okey, baik. Kalau kita boleh kongsikan sikit, ini jarum yang paling besar ke apa ni? Ya, betul. Ini Jarum macam yang jarum besar. gajah ni. Okey, bercakap tentang jarum, pastinya ribbonnya juga ada ribbon-ribbon tertentu Betul. yang boleh digunakan. Mungkin Puan Suzana boleh kongsikan. Okey, contoh macam ni kan, ribbon ni kita panggil gross grain ribbon atau ribbon jalur. Okey, ribbon jalur ni kita boleh buat bunga ribbon macam ni lah. Buat bunga buat ros. bunga ros. Yes, bunga ribbon ni kan kalau kita tengok macam kat depan ni. Okey, sebab apa ribbon ni dia tahan lasak. Okey. Jadi tahan lasak. Benda-benda macam ni kita tak boleh guna satin ribbon. Satin ribbon yang macam ni lah ya? Yes, ada sama macam ni. Satin ribbon dia tidak tahan lama lah. Okey, macam ni kan di satin ribbon. So satin ribbon dia tak tahan lama. Jadi kita kena guna ribbon yang kualiti tekstur dia depan belakang sama dan tebal. Okey, baik. Dan macam mana pula dengan ribbon-ribbon yang ni? Okey, ribbon ni sebenarnya untuk hiasan. Macam kita nak buat ribbon bowl kan kat situ. Jadi kita kena gunakan cotton ribbon lah. Okey, ribbon ni dia panggil cotton ribbon. Cotton Ni cotton ribbon, yang ini satin dan ini gross grain ribbon. Dia sebenarnya banyak jenis saiz ribbon. Kalau untuk kita dah jahit kat baju pun kita guna ribbon yang lain. Kita pakai silk ribbon atau organza ribbon. Okey, baik. Wah, ini memang ilmu tentang ribbon ya. Okey, Puan Suzana, yang sekarang ni Puan Suzana tengah nak menghasilkan apa? Okey, sekarang ni saya nak buat just simple teknik jahitan asas sulama ribbon ya, teknik jahitan straight stitch. Kita buat bunga kekwa. Bunga kekwa. Ni bunga kekwa. Ini guna ribbon satin. Kita guna satin ribbon sebab dia nipis kan, jadi kita senang nak bentuk dia bunga secara jadi macam ni lah. lah. Jadi sekembang macam tu lah. Okey, so jadi saya buat teknik jahitan ni nama dia straight stitch. Okey, untuk buat kelopak bunga kekwa ni lah. Puan belajar sendiri ataupun masuk ke kelas? Tak, memang sendiri. Sebab sendiri pasal dah lama masa saya mula-mula involve memang tak ada lagi. Macam kita dalami sendirilah. Macam buat try and error kan. Cuba dan cuba, lepas tu kita buat kreasi sendiri. Lepas tu kita hasilkan produk sendiri. Baik, kemudian pasarkan juga sendiri. Yes. Melalui Kraft Tangan Malaysia lah. Menarik betul ni. Okey, dan mungkin Puan boleh kongsikan juga untuk menghasilkan satu bentuk seni, contohnya seperti ini, penghias dinding Yes, hiasan dinding. Wall decoration kan? Yes. Untuk siapkan satu unit ni, berapa lama masa yang diambil? Okey, kalau tanya macam saya dah berpengalaman. Dah pro kan? Satu hari saya boleh siap. Satu hari boleh siapkan yang ni? Siap. Yes. Ni besar ni? Yes, besar. Ini taklah besar sangat sebab ini saiz diameter 12 inci. Okey. Ini 12 inci. Dia ada lagi besar. Dia sebenarnya harga pattern tertakluk pada saiz. Macam ni saiz 12 inci, dia ada 14 inci, 16 inci lah. Jadi macam saya dah pengalaman, jadi boleh siap satu hari. Baik. Menariknya. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan juga kepada mereka yang baru nak belajar buat seni ribbon ni kan. Apa benda pertama yang mereka perlu tahu? Okey, first kali penggunaan kain. Penggunaan kain. Ini kain apa ni? Ini kain heavy cotton. Heavy cotton. Saya nak cuba boleh? Boleh. Sambil-sambil tu Puan bercerita. Okey, ni kain heavy cotton. Sebab bila nak buat sulama ribbon, tak semua jenis kain kita boleh gunakan. Okey, dia kena kain yang tahan lasak supaya bila kita jahit sulama ribbon tu, kain tu tidak akan pecah. Jadi kita pakai heavy cotton lah. Okey, kemudian selain daripada ribbon, kita ada jarum. Penggunaan jarum juga penting. Sebab jarum macam saya kata, jarum ni dia tertakluk pada saiz ribbon. Baik. Kemudian ram, yang ni kita panggil ram lah, pembidang. Yes, pembidang kain untuk tegangkan kain tu. Supaya bila kita buat sulaman tu akan lebih mudahkan lagi jahitan kita lah. Okey, so selain pada tu pemilihan ribbon pun penting. Dalam sulama ribbon pula, kalau kita nak buat sesuatu tu, kita kena tengok pula macam kombinasi warna ribbon. Jadi memang penting jugalah dari segi kombinasi warna ribbon tu. Saya takutlah rosak nanti hiasan dinding Puan Suzana ni. Tapi kan Puan, kalau kita bercakap tentang cabaran pula, apa sebenarnya kesukaran untuk membuat hiasan ribbon ni?
Kesukaran biasanya pattern lah. Pattern macam mana kita nak mereka keseluruhan. Dan satu komposisi macam ni kita tengok komposisi kedudukan bunga Dan tu. daun dia. Yes, daun dia sebab dia ada elemen seni visual di sini. Dan ada pandangan 3D juga. Kalau misalnya kata nak buatkan sesuatu pattern tu, kalau kita tidak ada macam daya imaginasi yang tinggi kan, kita tak boleh nak gambarkan macam mana kedudukan bunga tu. So nanti hasil dia tak berapa menarik. Baik, ini hasil yang dah siap. Yes. Dari segi penjagaan dia pula macam mana? Okey. Kalau lah ada habuk yang terlekat tu, nak cuci dia macam mana? Cara yang paling mudah. Okey, cara yang paling mudah nak jaga benda ni biasanya kita pakai hair dryer lah. Hair dryer dengan berus. Maknanya kita hair dryerkan dia and then sapu dengan berus kecil. Berus lukisan yang kecil tu. Kita boleh sapu. Kalau misalnya kata macam sarung cushion macam tu, dia boleh juga masuk dalam mesin basuh. Boleh. Sebab macam saya cakap, penggunaan ribbon. Tahan lasak. Yes, tahan lasak. Baik. Sebenarnya memang macam-macam kreativiti yang dihasilkan menerusi seni ribbon ni. Betul. Kalau ada dalam kalangan penonton yang nak mendapatkan ataupun nak membuat tempahan dari Puan Suzana, bagaimanakah caranya? Okey, boleh layari saya punya IG Sweatmate dan juga Facebook Sweatmate. Kat situ ada lebih banyak lah, dia boleh tengok produk-produk saya. Dan juga di Facebook Craft Tangan Malaysia juga ada. Saya punya produk ada disenaraikan di situ. Jadi sesiapa yang berminat nak menempah ke atau nak belajar secara online pun boleh. So boleh layari saya punya Facebook dan IG. Boleh bacalah semua info lanjut di situ. Baiklah. Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Suzana di atas perkongsian tadi. Banyak sebenarnya yang kami dah kongsikan bersama dengan anda supaya dapat memberi ilham dan inspirasi khususnya buat suri rumah di luar sana. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Fiza dan juga Fatin. Silakan. Okey, tak sangka Fatin. Ya, macam-macam sebenarnya yang kita tak fikir tapi sebenarnya boleh jadikan satu orang kata punca pendapatan. Wiana pun tak kurang ni berbakat. Okey, kami nak kongsikan sesuatu lagi bersama dengan anda tentang satu bingkisan ini berkaitan tentang ikatan kain DIY. Kita saksikan. Silakan. Bagi wanita yang bertubuh sederhana gempal dan kurang keyakinan dalam berfashion, Sashwear mengilhamkan gaya bagi rekaan terbaru mereka, Namira Skirt. Ia direka untuk semua lapisan masyarakat. Skirt ini boleh disesuai padan dengan semua busana kerana coraknya yang minimalis. Kita senang bergerak menggunakan skirt ni, dan apabila kita balik kampung, yang paling pentingnya bila kita balik kampung, kita bawa saja satu skirt ni, kita bawa pelbagai top, kita boleh dapat fashion yang berlainan hanya dengan satu skirt inilah. Bergantung kepada kreativiti pemakai, skirt ini boleh digayakan kemas dalam ikatan moden dan juga ikatan tradisional. Skirt ni boleh dipakai, you boleh bagi ke pejabat dan juga ke mana-mana majlis yang informal dan formal. Sentuhan rekaan ini memberi keyakinan untuk pencinta fashion tampil bebas bergaya dengan kreativiti dan idea yang ada. Meskipun ianya kelihatan ringkas, namun si pemakai tetap kelihatan cantik dan elegan. Confirm raya nanti idea tu saya akan pakai untuk hari raya pertama. Baik-baik tercabut kena pastikan. Okey. Saya kira sepanjang 1 jam ini telah banyak perkongsian menarik yang kami kongsikan kepada anda semua seisi keluarga. Semoga ia dapat menjadi idea dan juga manfaat yang mana boleh anda lakukan aktiviti DIY ini, kreativiti ini bersama dengan anak-anak anda di rumah. Mungkin lepas ni saya akan membuat perniagaan patchwork. Saya paling suka yang ni. Menarik kan? Dia kena yang ni. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Semoga dalam WHI Extra hari ini dapat memberi ilham, inspirasi dan juga mungkin memberikan semangat kepada mereka yang nak memulakan perniagaan. InsyaAllah. Dan mungkin juga untuk menjana pendapatan lain. Mana kita tahu kan. Okey, dan esok kita akan kongsikan satu lagi topik. Isnin nanti. Saya lupa. Belum lagi. Monday pelusuk kata nanti. Okey, untuk hari Isnin kita akan kongsikan topik iaitu siapa lebih mudah ketawa. Macam kami tadi itulah. Mudah tergelak. Mudah tipu. Okey, Isnin nanti pastikan temu janji anda bersama Rina dan juga Hawa di Wanita Hari ini. Sedia berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adanya.